Hai, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Kang Zi Ying, nombor matrik 136366. Dalam video ini, saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai kekuatan, kelemahan dan juga pelaksanaan dasar kurikulum kebangsaan di sekolah. Terlebih dahulu, untuk mendalami dasar kurikulum kebangsaan, kita kena tahu apa itu kurikulum. Kegiatan kurikulum merupakan satu wadah yang paling berkesan untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Kegiatan kurikulum dapat dijalankan sama ada di dalam dan di luar bilik darjah. Contohnya seperti gerak kerja unit beruniform ataupun pakaian seragam, persatuan atau kelab dan sukan atau permainan. Dasar kurikulum kebangsaan mempunyai 5 dasar utama dan 7 dasar sokongan. Sekarang kita akan melihat kepada kekuatan dasar kurikulum kebangsaan. Kekuatan dasar kurikulum kebangsaan adalah untuk memberi garis panduan untuk keterlibatan dalam kegiatan kurikulum. Dasar kurikulum kebangsaan memberikan garis panduan kepada murid dan guru berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam aktiviti kurikulum. Dengan adanya panduan daripada dasar tersebut, penlibatan murid dalam sebarang aktiviti kurikulum mampu mencapai objektif dan juga matlamat yang sesuai. Misalnya, setiap unit beruniform mempunyai matlamat yang termaktub dalam pasukan masing-masing. Aktiviti yang sesuai juga akan dirancang, disusun, seterusnya dimanfaatkan dalam kalangan murid merujuk kepada dasar tersebut. 5 dasar utama dan 7 dasar sokongan dalam dasar kurikulum kebangsaan akan menjadi panduan kepada murid dan juga guru yang melibatkan diri mereka dalam aktiviti kurikulum. Seterusnya adalah menyemai perpaduan kaum. Dasar utama yang kelima telah menekankan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa berdiskriminasi membawa kepada pergaulan kaum dan hikmat masyarakat. Interaksi sosial yang berlaku semasa pelaksanaan aktiviti kurikulum memupuk dan menanam perasaan kekitaan antara murid pelbagai kaum yang mempunyai latar belakang dan juga cara hidup yang berlainan. Murid boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan lebih realistik tanpa memilih darjat, kaum ataupun agama. Aktiviti kurikulum di sekolah juga memenuhi kepada fungsi sebagai aktiviti yang memberi hikmat kepada pembangunan kemasyarakatan. Semangat berhikmat, bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain perlu disemai bagi membentuk masyarakat yang harmoni. Seterusnya adalah penerapan dan pemupukan nilai. Dasar kurikulum kebangsaan juga menerapkan amalan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Sebagai contoh, amalan menghormati, bersopan santun, bertanggungjawab, sifat murah hati dan belas kasihan turut dipupuk menerusi aktiviti kurikulum. Pemupukan nilai ini dapat dilaksanakan melalui matlamat dalam setiap pasukan. Sebagai contoh, penubuhan Badan Beruniform St. John Ambulance dan Persatuan Bulan Sabit Merah yang mempunyai matlamat yang sama dan murni, iaitu memainkan peranan untuk menghulurkan sumbangan dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan bantuan terutamanya pada masa kecemasan. Aktiviti kurikulum juga membina nilai-nilai moral dalam kalangan murid. Kegiatan yang dijalankan tersebut memberikan kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan sikap tolong-menolong, bekerjasama, sifat penyayang serta bertimbang rasa sesama ahli dan juga bukan ahli. Kekuatan seterusnya adalah pemupukan disiplin menerusi dasar, di mana dasar utama kedua yang mewajibkan penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum mampu memupuk disiplin dalam diri pelajar. Pelibatan murid dalam aktiviti kurikulum amat berguna untuk pembentukan sasiah, mengisi masa lapang dengan pengetahuan yang berfaedah, menimba pengalaman dan juga mengelakkan diri daripada terjebak dengan masalah gejala sosial seperti melepak, penyalahgunaan dadah dan juga gesterisme. Seterusnya, kekuatan daripada dasar tersebut juga dapat melatih murid supaya lebih berdisiplin dan berdikari. Berdasarkan dasar sokongan ketiga yang membenarkan aktiviti perkhemahan, perbarisan,
dan sebagainya, ia dapat menggalakkan pelajar untuk menjadi lebih berdisiplin dan berdikari. Aktiviti perkemahan yang dianjurkan oleh pasukan unit-unit beruniform seperti Pandu Puteri, Kadet Remaja Sekolah dan juga Kadet Pertahanan Awam memerlukan kemampuan pelajar untuk menjalankan aktiviti-aktiviti harian tanpa bergantung kepada orang lain dan disiplin yang tinggi. Sekiranya disiplin dan peraturan dalam sesebuah pertubuhan tidak dipatuhi oleh seseorang ahli, ahli tersebut akan dikenakan tindakan tata tertib. Jadi oleh itu, dasar kurikulum kebangsaan yang menekankan kepada penglibatan kegiatan core curriculum, terutamanya dalam kegiatan pasukan pakaian seragam, dapat membentuk pelajar yang berdisiplin dan berkeyakinan untuk berdikari. Dan seterusnya, kekuatan dasar tersebut juga mengukuhkan pengajaran di dalam bilik darjah menerusi kegiatan kokurikulum. Dasar utama yang keempat menekankan kegiatan kokurikulum hendaklah merupakan kegiatan yang dirancang untuk memberi murid peluang-peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran, pengetahuan dan juga nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Jadi, dasar tersebut membolehkan murid memperkukuhkan lagi isi pembelajaran yang telah diperoleh dalam bilik darjah menerusi aktiviti kokurikulum. Seterusnya, kita akan melihat pula kepada kelemahan dasar kurikulum kebangsaan. Kelemahan kepada dasar kurikulum kebangsaan yang pertama adalah membebankan murid yang tidak meminati dalam aktiviti kokurikulum. Terdapat sesetengah murid yang lebih menumpukan perhatian mereka kepada bidang akademik daripada menyertai aktiviti kokurikulum. Lebih-lebih lagi, pandangan ibu bapa pada hari ini hanya melihat kepada keputusan akademik anak-anak mereka sahaja. Mereka juga tidak mahu anak-anak mereka membazirkan masa untuk terlibat dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan sebagainya. Dasar yang mewajibkan setiap murid untuk terlibat dalam aktiviti kokurikulum tersebut menyebabkan mereka yang tidak meminati aktiviti tersebut tidak dapat terlibat secara aktif dan juga hanya hadir ke aktiviti tersebut sekadar untuk mendapat kehadiran sahaja. Kelemahan yang kedua adalah membebankan tugas guru. Guru boleh mengendalikan aktiviti kurikulum selain daripada tugas utama mereka mengajar di dalam kelas. Mereka juga dikehendaki untuk mengetahui maklumat tentang pengurusan kurikulum, termasuklah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila murid-murid menjalankan aktiviti kurikulum tersebut. Guru juga perlu memantau setiap tindak tanduk murid semasa aktiviti kokurikulum berlangsung agar mereka tidak melakukan sesuatu yang akan membawa kepada kerugian dan kemalangan ke atas diri mereka. Sekarang kita akan melihat kepada pelaksanaan dasar kurikulum kebangsaan di sekolah pula. Ini merupakan strategi pelaksanaan dasar kurikulum kebangsaan di sekolah. Pertamanya, memberi kewajaran yang sesuai kepada aktiviti kurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. Kedua, menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan atau kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut dengan tujuan memberi peluang kepada murid untuk melibatkan diri dengan lebih aktif secara individu atau kumpulan. Seterusnya, melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kurikulum yang sesuai untuk tujuan pemupukan perpaduan, melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat, melibatkan jawatan kuasa bimbingan pelajar sekolah JBPS, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, guru-guru dan murid-murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Dan seterusnya adalah merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki, merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan, menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid, menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan, dan terakhir sekali memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak dari semasa ke semasa. Setakat itu saja ulasan berkaitan dengan dasar kurikulum kebangsaan yang saya kongsikan dalam video pada kali ini. Jadi saya berharap anda yang telah menonton video ini mendapat manfaat dan lebih faham mengenai dasar kurikulum kebangsaan dan apa kepentingan dan juga kelebihan, kekurangan dan bagaimana dilaksanakan di sekolah nanti.
Sekian, terima kasih semua. Bye-bye.